أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita membuka majlis kita pada malam ini dengan sama-sama kita pakat baca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih kepada Ayahanda pengurusi majlis, yang berusaha, Tuan Pengurusi Masjid Nuruddin, jawatan kuasa dan jawatan kuasa kampung sekali, para asatizah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimah, pocik-pocik, moci-moci, abai-abai, kakak-kakak, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah kita dapat berada di Masjid Nuruddin. Nuruddin, cahaya agama Allah maksud dia. Moga-moga di sini melebar syiar cahaya agama Allah ke seluruh pelosok kampung yang berada dekat sini. Dan semoga suara ni dengarlah di seluruh kampung yang berdekatan. Semoga bermanfaat, diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan pada rahmat oleh Allah, sebelum kita teruskan lebih lanjut, saya perkenalah diri saya sendiri dulu. Saya asal Ganu, Jertih Besuk, Terengganu. Tempat kerjanya di Masjid Bandar Permaisuri, Masjid Atas Bukit. Kalau sini kat Masjid Jajahal lah orang panggil. Sana dipanggil Masjid Daerah, masjid besar lah. Besar sengoti masjid tu. Cuma tu email dia kecil sikit lah. Jadi tuan-tuan, saya belajar Alik Kelantan juga dulu. Muka dulu zaman saya dulu kurang tafih Alik Gana. Lah ni baru sedar sikit, ramai orang sedar kepentingan tafih kitab. Jadi ambonya dah Alik Gana tak ada tafih, mari Alik Kelantan. Banyak tempat lah hamba ngaji tafih di Kelantan. Antara tempatnya Madinatul Ilmi Bacok, kemudian pindah ke Pasir Putih, Kampung Wakah, kemudian pindah ke Mahak Pulau Melaka, tempat tu Guru Ni Aziz masih hidup dulu, hamba duduk situ. Kemudian pindah pula ke Tafih Bunuk Sari Burung, Tupak. Kemudian pindah pula ngaji tafih lagi di Mahak Tafih Al-Quran Majlis Agama Islam Kelantan, MAI. 1 sen pun tak keluar, modal dia bagi duit poket. Padahal hamba isi sebelah Ganu. Masa tu ni orang Ganu tak boleh masuk dah. Tapi boleh masuk sebab ayah hamba asal di Wakah Cik Yeh, Kelantan. Wakah Cik Yeh pula, Kapur Gaung, dekat dengan Wakah Cik Yeh, Salo. Asal situlah ayah. Sani lalu situ juga sani nak mari kata panjang. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain daripada tugas di Masjid Bandar Permaisuri sebagai imam, saya juga adalah perawat Ruqyah Syariah Perubatan Islam Syar'i, berdaftar bawah KKM, bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya berdaftar berdaftar juga di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia, JPKM. Saya berdaftar. Dan saya juga diiktiraf oleh Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia yang disebut ARSY. Seluruh Indonesia, pusat yang besar di Nusantara ini ARSY. Saya juga ada pengiktirafan lah di situ. Dan
Tuan pada rahmatillah Allah diperakui juga oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri Terengganu. Ada KK sihir, KK cerah masuk mahkamah. Betul ke cerah ni sebab sihir? Jadi mereka akan hantar kes tu pada saya akan cek betul ke tak. Kebanyakan tak betul. Kebanyakan dah ada kes sihir, tapi kebanyakan kena tipu daya jin. Seperti tadi, baru berlaku tadi, kes panah lagi sebelum mari sini lewat sikit siapa ni. Kami pergi bacok dulu handle satu kes. Tak boleh sebutlah kapung ke apa, privacy. Satu kes yang melibatkan katanya sihir, kerasukan anaknya. Dan jin tu kata bini nombor 2 ayah dia hok buat. Ayah ni berdebar lah. Jadi tuan pada rahmatillah Allah, kita cek bukan sihir. Jin tu pun berlakon lah. Dia berlakon waksilah, aku nak bunuh dia, aku tak suka mak dia. Kita kalau percayakan cakap jin, 3 kali bodoh kita. Boleh kata gitu. Dia pun apa kata, dah buhul sihir mana? Sihir ni ada buhul. Dia ada ikatan dia. Dia masuk melalui dimakan ke, diminum ke, dihidu ke, disirai ke, ditabur ke, digantung ke, ditanam ke, ditiup. Tu cara masuk sihir. Kemudian dia ada buhul dia, ikatan dia, yang menjadikan kekuatan bangsa jin tersebut. Dia pun bangun, dia tunjuk bawah pauh, pokok pauh, dia kata sini tanah. Saya pun biar dulu, main dulu. Nampak dia nak main, kita main jugalah. Oh sini, kita pun tengok pokok pauh. Pokok pauh hidup molek, tak mampu ke apa. Kalau betul barangan sihir tu tertanam di situ, semua pokok yang ada situ mampu kerah tu apa? Mampu. Dia tak akan hidup. Tanah yang ada situ tak akan tumbuh rupuk, tak akan. Kalau benda sihir ditanam, disirai, ditabur tempat tu, tak akan tumbuh tumbuhan. Benda ni kita dah buat kajian, dia ada dalam kitab muktabar. Satu kes disetiu. Bila kita keluar ke buhul sihir, ni betul sihir. Keluar buhul sihir, 3 minggu lepas tu pokok hak tak pernah tumbuh, pokok hak tak pernah berbuah, pokok hak mampu dah 2 tahun hidup balik. Jadi hijau balik. Kita pun kejut juga. Setelah dikeluarkan buhul sihir. Kes tadi kita tengok pokok hijau molek, buah lebat, kita tanya tuan dia. Dia kata gali sini. Kita pun suruh anak buah kita buat lolok gali lah, nak main jin tu. 2 kali saya pun bisik pada jin tu. Aku tahu mu tipu. Bolah tipu. Jin tu pun suka. Jadi kalau kita ikut habis kita. Saya pun tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs ni gana? Kita wayak ke keluarga dia, kalau betul benda ni sihir, pokok ni akan mampu. Dia jalan tak di, kaki dia akan sakit. Sebab di tanah tempat berpijak, kaki akan efek sakit. Bila kita ruqyah, bukan kaki sakit, tangan duk silap. Jadi kita pun diagnos betul, tengok, rujuk dengan kitab. Ini adalah gangguan jin untuk menghuru-hara ke ahli keluarga, supaya timbul buruk sangka. Di kalangan ahli keluarga terputus silaturahim, adanya dendam kesumak, saling benci membenci, maka amal ibadah tidak akan naik diterima oleh Allah. Syarat nak terima amal ibadah, innama taqabbalullahu minal muttaqin. Hanya salah yang amal-amal diterima oleh Allah adalah amal-amal yang disertai dengan takwa kepada Allah. Kalau disertai dengan sifat mazmumah tadi, tak naik. Boleh rujuk kitab Sirus Salikin dan juga kitab Minhajul Abidin. Ya, ada akobah dia ke, Minhajul Abidin, kitab Imam Ghazali. Langit pertama, sakut amalan kita sebab hubbud dunia, kasih pada dunia. Langit kedua, sakut kerana ngopak. Langit ketiga, banyak lagi siapa langit ketujuh. Ini juga disebut dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Maka gangguan jin sebenarnya dia nak masuk sifat mazmumah dalam diri orang dia rasuk, dan juga sifat mazmumah dalam diri orang ahli keluarga dia. Supaya ada sifat ni, maka amal ke rasa. Itulah gangguan jin hak sebenarnya. Jadi tuan-puan, apabila salah pilih perawat,
perawat akan mengiyakan. Ha ni sebab bini kedua ni. Ha sudahlah. Gapo akan jadi? Anak-anak akan bermusuhan. Anak-anak akan persalahkan ayah. Anak akan benci ayah. Anak akan benci mak tiri. Ini permainan jin. Sedangkan perkahwinan itu walaupun 2, 3, 4 tetap halal di sisi Allah SWT. Benda-benda halal di dalam syariat Allah, benda itulah dibenci oleh syaitan. Kekuatan setiap manusia adalah ketaatan kepada Allah. Kelemahan manusia adalah kemaksiatan kepada Allah. Kemaksiatan kita menjadi kekuatan bagi syaitan. Aku kena ingat kita. Kemaksiatan kita kekuatan bagi syaitan untuk mengganggu seseorang manusia, terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutakhir ini tu apa? Kita melihat di dalam media sosial, TikTok, FB, Instagram, apa dia lagi? Telegram. Timbul pusat-pusat rawatan cendawan. Dan kita tengok, Allah peliknya rawatan dia. Peliknya bacaan dia. Pakar piyo sebab rapat apa bubung. Pakar jubah, rapat apa lata, tapi baca Quran pun tak kena. Kemudian kita tengok baca gapo, kadang kita tak faham gapo dia baca. Kemudian berlaku perbualan dengan jin. Pasal Covid pun tanya jin. Hei jin, apa pandanganmu tentang Covid? Tentang vaksin. Tuan-puan, bagaimana email kita sehingga tanya jin? Dia ada yang menggunakan perantara, guna bantuan jin. Oh tak apa. Dia katakan, kita guna bantuan jin, kita yakin Allah yang menyembuhkan. Supaya kita minta bantuan dengan manusia, kita yakin Allah beri rezeki. Tak boleh buat sama kita. Sebab kita manusia, hak tu jin lain. Jin manusia lain tu apa? Bapa, ada hukum dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat ke-6. Allah SWT sebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sadaqallahul azim. Surah Al-Jin ayat ke-6. Tuan-tuan kalau tak percaya, balik ni rujuk lalu kitab tafsir surah Jin ayat ke-6, tengok syarah tafsir. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Sya'rawi, tafsir Jalalain. Tengok belaka. Huraian dia sama belaka, menghukumkan haram mohon perlindungan, mohon bantuan daripada jin. Haram hukum dia. Allah menceritakan dalam ayat ni, golongan manusia zaman dulu ada yang ya'udzu, memohon perlindungan, memohon pertolongan, memohon bantuan, memohon kekuatan minal jin, daripada bangsa jin. Dan Allah SWT sebut fazaduhum rahaqa, perbuatan mereka berdua ini, manusia dan jin ini, yang saling bantu membantu walaupun tujuan baik, tetap diharamkan. Kerana apa? Kerana dia jin, kita manusia, jin tu licik. Kita tak nampak dia, dia nampak kita. Dia diciptakan oleh Allah, khalaqtani min nar, daripada api yang sangat panas. Min naris samum, api yang sangat panas. Sebab tu orang dia ganggu jin ni, dia panas. Angin panas dia rasa. Manakala kita min tin, daripada tanah. Api dan tanah ni tuan-tuan bermusuhan. Sejak azali lagi bermusuhan. Sejak mana? Sejak sebelum Adam dijadikan oleh Allah lagi, sudah ada bibit-bibit panah. Panah di dalam mana? Di dalam satu makhluk yang bernama Al-Jan. Al-Jan, siapa dia? Iblis. Iblis, jin ni golongan Al-Jan. Al-Jan ni maksud dia makhluk tersembunyi. Orang beranak, orang ngandung, bucik perut kita panggil apa dalam tu? Kita panggil ada janin. Janin perut nampak bucik. Yakin dah ada anak? Ada. Nampak dah anak? Tak nampak. Sebab tu disebut janin. Jan, tersembunyi. Benda tu ada, cuma tersembunyi. Disebut janin. Asal daripada perkataan jan, al-jan, tersembunyi. Jannah. Jannah ni bahasa Arab, bahasa Melayu maksud dia syurga. Jannah. Ada tak syurga?
Ada. Kita percaya ada? Ada. Dalil daripada Quran, daripada hadis. Kenapa disebut Al-Jannah, syurga? Kerana benda tu ada, cuma tak nampak lagi. Sebab tu disebut Al-Jannah. Al-Jann, tersembunyi. Begitu juga jin, asal daripada Al-Jann, golongan tersembunyi. Maka ketika itu Allah SWT kata, aku nak jadikan khalifah atas muka bumi ni, pengganti, yakni manusia. Timbul lalu api panah di dalam jiwa bernama Azazil. Ketika itu iblis, sekarang nama dia laknatullahi alaih. Dia panah dengan kita, asal lagi sebelum Nabi ada dijadikan lagi. Dia panah dah dengan kita. Kemudian Allah jadikan juga kohor panah. Kemudian Allah suruh bersujud. Syariat ketika itulah, bukan syariat Nabi Muhammad. Bersujud di atas penciptaan sebaik-baik manusia. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kita sempurna, paling sempurna kejadian yang Allah jadi. Kenapa kita mohon bantuan jin lagi? Pelik. Orang kata jin lebih kuat daripada manusia. Menipu. Kalau dia kuat, bapa dia nakut. Bapa dia ganggu kita nampak lilah. Acu muncul dapat winapa. Kompong dia tak muncul. Betul tu apa? Tu apa naik motor, dia duk main lilah. Tu apa jekoh. Oh! Nampak lagi tak lepas tu. Duk. Siapa nakut benar? Jin kau kita, jin nakut. Ngerti. Dia ganggu tu kepada orang yang nakut ya. Sengerti ni. Siapa kata jin lebih kuat daripada manusia, dia nipu. Bukti dia, cerita Ratu Balqis disebut dalam Al-Quran. Pada suatu hari Nabi Sulaiman, dia nak dakwah ni Balqis supaya masuk Islam. Lalu ketika itu Sulaiman kata, Nabi Sulaiman AS kata kepada tentera dia ni, manusia, jin, angin, binatang, pemerintah yang hebat. Tak ada kerajaan seperti itu setelah Nabi Sulaiman. Itulah, sebelumnya tak ada. Allah beri pada Nabi Sulaiman kerajaan begitu hebat. Lalu Nabi Sulaiman katakan, wahai pengikutku, siapa boleh bawa kepada aku istana Balqis, buat mari sini. Besar boh istana ni, besar. Sore akak tangan. Ni dicerita dalam Al-Quran. Sore akak tangan, nama dia Ifrit. Qala ifritum minal jin. Telah berkata Ifrit dari kalangan jin. Ifrit tu dari kalangan bangsa jin juga. Tapi Ifrit ni adalah antara bangsa jin yang terkuat. Ifrit antara bangsa jin yang terkuat. Dia punya kekuatan dia tu memang kuat. Tapi perlu ke kita takut? Tak perlu. Sebab orang yang beriman lebih kuat daripada Ifrit. Bukti dia ni, cerita dia ni. Maka Ifrit kata, aku boleh bawa sehingga sana istana Ratu Balqis tu sebelum membangun dari kursi. Woi, laju weh. Bangun dari kursi kan gini. 1, 2, 3. 3 saat dia boleh bawa sehingga sana istana Ratu Balqis, buat mari depan Nabi Sulaiman. Beribu kilometer apa? Beribu kilometer tempat dia. Sebelum Nabi Sulaiman bangun diri daripada kursi. Berapa saat? 1, 2, 3. Siapa? Biasa kita dengar kisah tu, betul tak? Orang cerita tak habis. Penceramah cerita tak habis. Bukan Ifrit hok akap singgah sana Ratu Balqis bawa ke tempat Nabi Sulaiman. Bukan. Penceramah cerita tak habis. Rujuk Al-Quran, Allah cerita lagi. Kemudian seorang laki-laki manusia daripada ahli kitab, akak tangan,
Manusia biasa setengah pandangan kata dia adalah wali Allah. Setengah pandangan kata. Dalam Quran ada ayat ni. Kamu tak ingat ayat dia yang berbuka. Sekejap kita cari. Dia angkat tangan, dia katakan, hei Nabi Allah Sulaiman, berbanding jin, aku dengan izin Allah dia sebut, akan bawa singgah sana batu Balqis sekedek lipan mata. Kelip mata buka ada dah. So dua saat. Ifrit tadi 3 saat. Manusia daripada ahli kitab disebut. Manusia beriman bertakwa pada Allah. Pengikut Nabi Sulaiman. Setengah pandangan kata dia wali Allah. Dia kata sebelum kelip mata buka balik siapa dah. Ulama bahas bagaimana seorang manusia biasa yang bukan Nabi dan Rasul dan ianya adalah wali Allah mempunyai kekuatan lebih daripada jin ifrit. Macam mana dia akak istana tuak mari depan tu kelip mata. Pelik tak? Kalau kira dengan body kita mustahil. Tapi tidak mustahil dengan kekuatan Allah. Maka ulama bahas rupanya ahli kitab itu bukan dia akak, dia minta doa dengan Allah. Dia minta doa. Bukan dia gagah gapo terbagi mari dok. Dia minta doa pada Allah. Doa gapo? Biasa dengar belaka dah doa ni cuma tak tahu je. Cerita dia. Dia baca doa pada Allah ni doa hebat. Sekelip mata benda tu dipindahkan oleh Allah. Allah yang pindahkan. Nah ayat sini orang beriman bertakwa lebih hebat daripada bangsa jin, lebih kuat. Dia doakan ni doa dia. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Setengah pandangan kata setakat tu. Ada lagi pandangan lain ada sambung. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ada. Kita ambil apa pendek malam ni sebab kita nak amal. Biar panjang dah ingat. Apa pendek. Tengok dia baca gana. Allahumma ya hayyu ya qayyum. Ya Allah yang maha hidup, yang maha berdiri dengan sendiri. Kekuatan Allah tak perlu berdiri dengan dia berdiri dengan sendiri, tak perlu bantuan orang lain. Macam kita perlu. Kita lahir perlu orang sambut. Kita mati perlu orang urus kita. Kekuatan Allah berdiri dengan sendiri. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Dengan rahmat kasih sayamu aku minta tolong. Jadi ahli kitab tu minta tolong dengan Allah, sekelip mata Allah pindahkan. Mana lebih bisa? Ahli kitab ke jin ifrit? Ahli kitab dari kalangan manusia, pengikut Nabi Sulaiman. Ada tuan-puan ayat sini. Kehebatan sebenar kita adalah kebergantungan pada Allah. Keimanan dan ketakwaan. Maka kehebatan bidang perubatan Islam mengalahkan jin, mengalahkan saka, mengalahkan santau, mengalahkan sihir dan semua sekali bila mana perawat tu ikhlas berdoa pada Allah. Berdoa macam mana? Berdoa menggunakan ayat Al-Quran. Berdoa menggunakan doa-doa yang maksud. Bukan hak reka sendiri. Bukan hak dapat daripada mimpi. Dalam syariat Allah dah lengkap. Tak perlu dalam mimpi. Kebanyakan hak boleh dalam mimpi adalah dari bangsa jin. Amo boleh buktikan depan mata. Amo boleh buktikan. Yang ketiga, menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dalam doa dia. Maka doa tu ikhlas, hebat. Maka jin akan kalah. Dengan doa seorang perawat yang menggunakan pakai doa-doa turun-temurun dalam syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana lebih hebat Al-Quran dengan ayat lain? Al-Quran lah. Sebab apa? Kalamullah. Dan Allah bijamina wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Kami yakni Allah turunkan Al-Quran, antara tujuan Al-Quran diturunkan ma huwa shifa, menjadi penyembuh, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang beriman, rahmat bagi kita. Apa kita tinggal Quran? Memang kita sakit pergi pada doktor, betul dah, tapi salah kalau tinggal Quran. Ambo baru balik kursus,
dengan doktor pakar. Doktor pakar daripada Indonesia, nama dia Dr. Agus Rahmadi. Nama dia Dr. Agus Rahmadi. Tuan-tuan boleh search. Dia doktor pakar. Amak khusus dengan dia kata, Ustaz, hebat sungguh Al-Quran. Dia buat kaji ya. Bila dibacakan Al-Quran kepada orang yang kena sakit kanser, perebokkan dipanggil, pembiakan bakteria, maupun tak erti nak sebut dalam bahasa saintifik. Hak dalam badan kanser tu, bakteria dia berhenti sekejap daripada aktif. Ini bermakna mereka juga makhluk Allah, mereka dengar Al-Quran, patuh dengar Al-Quran. Dan dibuat kajian juga. Dia buat kajian molekul-molekul air, perjalanan dalam darah dan sebagainya. Bila diperdengarkan Al-Quran, molekul tu jadi comel tu apa? Comel. Molekul air tu jadi comel. Berbentuk heksagon, jadi bentuk comel, bercahaya bila dilihat dengan mikroskop. Itu mukjizat ayat Al-Quran, hebat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tinggal Al-Quran, penawar yang hebat, rugi besar kita. Perubatan doktor, dia ambil ubat-ubat dari sumber alami. Sebab badan kita sakit, badan kita dicipta daripada tanah, maka ubat dia daripada tanah, makanan daripada tanah, pokok padi dan sebagainya, berah jadi berah di nasi. Ini dipanggil sumber alami, alam. Badan kita pun daripada tanah. Tapi dalam badan kita kena ingat ada satu lagi sumber ruh dipanggil rohani. Dicipta daripada cahaya, makanan dia rohani. Apa dia makanan dia? Daripada sumber ilahi. Tadi sumber alami, sumber ilahi apa dia? Yang turun dari langit, Al-Quran. Solat, bekal turun dari langit. Sebab tu Rasulullah Isra' wal Mi'raj, setiap lapisan langit Rasulullah turun, malaikat suruh, ya Rasulullah, berbekamlah dan suruhlah umatmu berbekam setiap lapisan langit tu. Adik tuan-puan, bekal perubatan langit. Apa dia lagi? Doa, zikir, ikhlas, redha, sabar. Ini semua adalah sumber ilahi. Maka bila kita baca air itu sumber alami. Dibaca dengan Al-Quran, doa, sumber ilahi, maka jadi perubatan hebat. Tuan-tuan dan rahmatillah, air itu jadi molekul-molekul sehat untuk kita. Tuan-tuan, air ni, kalau kita minum bodoh gitu, hilang dahaga jadi adab. Dosa tak ada, pahala pun tak ada, sia-sia dipanggil. Tapi air tu kalau kita baca doa, baca ayat Quran, kita minum, koh sehat kita, molekul air itu berubah. Tapi kalau air tutup bomo ambil, tukar sihir ambil, baca jampi untuk kita, minum, jadi gila kita. Air yang sama, kesan berbeza. Sebab apa? Hasil dari bacaan. Sebab tu Nabi kata, bila nak makan minum, kalau tak sedap, jangan caci maki, senyap. Sebab apa? Bila kita kata, makanan tu akan jadi molekul seperti yang kita kata. Saya tengok dingin dengan mikroskop. Bila dibaca Quran, berubah molekul air dia. Allahu Rabbi. Itu hebat. Cuma kita tak nampak dengan mata kasar kita. Kalau mikroskop, nampak. Dia punya molekul bergerak. Hebat. Ayat Quran hebat. Sebab tu dibaca ayat Quran pada orang ada gangguan jin, dia jadi. Dia tak ada penyakit jantung, jadi sesak nafas. Lepas tu jadi gegar kepala, jadi keras tangan. Apa? Aliran darah dia, molekul-molekul darah dia berubah jadi comel, menekan jin tersebut, panah dan sebagainya, bereaksi. Sebab tu bereaksi. Tapi kalau kita baca Quran bukan niat perubatan, baca Quran saja, tak bereaksi pun orang tu. Maka berdasarkan niat, innamal a'malu binniyat. Oleh kerana tu ada beberapa amalan nak bagi kepada semua yang hadir pada malam ni. Nampak ramai kanak-kanak pun ada tu. Amalan pertama, seperti yang baca tadi, doa. Kita nak minta tolong dengan Allah, tak tahu siapa boleh tolong kita.
kita dalam keadaan terdesak perlu ke bantuan, rasa susah nak hidup, susah sulit pengurusan, baca doa ni. Doa seperti mana ahli kitab baca tadi. Bila mana dia nak tunai apa yang Nabi Sulaiman nak tadi. Bukan dia yang memindahkan istana tersebut, tapi Allah SWT, tapi dia berdoa. Ni doa power kalau kira ni. Hamba baca dulu, tuan puan ikut kemudian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum. Allahumma ya hayyu ya qayyum. Bi rahmatika astaghith. Astaghith tu tha, bukan sin. Ya tha. Astaghith bukan astaghis. Nah, bukan ular, tidak. Astaghith sa. Sekali lagi ya. Allahumma ya hayyu ya qayyum. Bi rahmatika astaghith. Last. Allahumma ya hayyu ya qayyum. Bi rahmatika astaghith. Itu dia. Ya Allah yang maha hidup, yang berdiri dengan sendiri, segala kekuatan baginya, hebat, agung. Bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu ya Allah aku minta tolong. Pada masa tu urusan mudah. Tak jumpa cari buhur sihir, jumpa lepas tu. Sesak jalan, ada jalan keluar. Tak ada duit, insya-Allah rezeki mari. Rezeki Allah tetap dah, cuma minta Allah mudah. Kalau rezeki kita habis, mati kita. Kata Imam Ghazali, kalau nak tahu kita mati bila rezeki Allah ditetapkan kepada kita tak ada dah esok hari, mati sebelum sampai esok. Mati kita. Oleh kerana itu tuan pada rahmatillah Allah, nak panjang umur, maka hubung silaturahim. Maka syaitan akan halang untuk kita hubung silaturahim. Nak panjang umur sedekah, maka syaitan akan halang kita sedekah. Dah banyak lagi lah. Tuan pada rahmatillah Allah SWT. Amalan yang kedua pada malam ni, pembentengan dari sihir. Tuan-puan, orang duk ajar lah ni benda pelik-pelik. Amal pelik ke? Ambil mana ilmu pelik-pelik? Kita tuan-puan nak ambil sesuatu ilmu, pastikan ada sandaran dia. Ilmu ni, amalan ni nak sandar kepada siapa? Siapa kedok ke Nabi? Kalau dok siapa, sia-sia kita. Syaitan tepuk dahi suka berdahak. Jadi tuan-puan, masa singkat ada sikit lagi. Antara amalan supaya kita tak terkena sihir, supaya kita tidak terkena pengaruh hasad, supaya kita tidak terkena bahaya pada waktu malam, supaya kita tidak terkena kejahatan-kejahatan makhluk, manusia dan juga jin. Amalan dia simple, mudah. Seperti mana Nabi amal, iaitu amalan 3 kul. Qul huwallah, al-falaq, an-nas. Allah ustaz, tu je amalan dia. Hak tu hak Nabi amal. Ada ke bila dia dengar amalan 3 ku dia jebeh? Sudah. Hak jebeh tu bermasalah. Apa jebeh? Kita zikir beribu. Zikir gapo beribu? Amalan 3 ku Rasulullah baca 19 kali sehari ya. Digabung-gabung hadis sahih, rupanya Rasulullah amal 19 kali sehari. Bukan 19 tu habis lalu dah. 3 kali Rasulullah baca 3 kul lepas subuh. 3 kali. Amalan orang zaman dulu kan ni.
Kemudian 3 kali Rasulullah baca waktu pagi, waktu duha. Dia baca. Kemudian Rasulullah baca pula 3 kurs sebanyak 1 kali lepas zuhur. Kemudian Rasulullah baca 3 kurs 1 kali lepas asar. Qul Allah kali, al-falaq kali, an-nas kali. Kemudian antara maghrib, antara asar dengan isyak, antara asar dengan maghrib tu, waktu petang tu, Rasulullah baca pula 3 kali. Qul Allah 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali. Lepas maghrib Rasulullah baca pula 3 kali. Amalan orang zaman dulu kan baca. Lepas isyak Rasulullah baca sekali. Sebelum tidur Rasulullah baca pula 3 kali. Kemudian dalam solat sunat witir rakaat terakhir tu Rasulullah baca pula sekali. Capur-capur belaka 19 kali belaka Rasulullah baca. Inilah pembenteng yang paling hebat. 3 ku. Tak ada lebih hebat. Hak kata tak hebat kerana dia tidak tadabbur. Dia tak faham apa dia baca. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu yang esa. Esa lagu mana? Wahdahu la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Allahu ahad. Tak ada sekutu bagi Allah. Allahu samad. Allah tempat kita minta ajak. Allah. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan seperti mana Tuhan-Tuhan lain. Bukan Tuhan tu, tak layak pun digelar Tuhan. Sebab dia tidak bersifat dengan sifat ketuhanan. Walam yakul lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setanding dengan Allah. Ada. Kalau ada orang kecek tak pandai baca Quran saja, kena ambil juga benda ni. Dia buat seolah Allah tu ada setanding dengan Allah. Tu tak boleh. Tak boleh. Ini bahaya. Ini masalah iman. Sebab tu dia baca 3 ku tak jadi apa. Tengok pula al-falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah. Rabbil falaq, Tuhan yang menjadikan al-falaq, Tuhan yang menjadikan sekalian makhluk. Tuhan yang menjadikan siang dan juga malam. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, daripada segala keburukan makhluk yang diciptakannya. Jin, manusia, angin, banjir. Hebat. Hebat tu 3 kut. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan bahaya bila masuk waktu malam. Waktu malam ni ke kita bimbang masuk orang curi, kebakaran, benda-benda kita tak nampak sebab gelap. Berlindung pada Allah. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan minta berlindung daripada keburukan tiupan tukang sihir. Sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan minta berlindung dari keburukan orang hak hasad. Kita tu apa hidup ni kita tak tahu orang tengok kita ni lagu mana. Ni dalam ni. Ada orang tengok kita dia suka kita, dia kagum. Ada orang tengok kita dia mulut senyum tapi dalam jiwa napa ni. Dalam jiwa. Kita tak tahu. Pernah berlaku. Abang naik kereta kacil je. Buat balik anak bini ke rumah mak raya. Adik baru ambil kereta. Kereta terbaru, kereta Tesla. Baru ambil kereta elektrik Tesla. Pada KL Lumpur buat balik kampung. Buat balik kereta baru, kereta elektrik Tesla. Parking tepi kereta kacil habis. Mak pun tengok, Allah comelnya kereta baru, Allah. Mak pun turun, tak ajik mak turun pergi kat kereta, turun pergi rosak kereta. Lepas tu dukung pula cucu. Abang duk tengok, mak kereta kacil aku tak ajik nak rosak. Aku ajak naik, tak si naik. Anak aku ya tak dukung. Padahal tak jumpa lama juga. Yang mari ni. Yang mari.
Walaupun adik-beradik sendiri. Mari dok, mari. Ya akhir nak dok lagi, tak akhir nak lagi, cuma mari hasad dulu. Bila mari hasad, pengaruh dok molek dah. Dia mari nyakit hasad, nyakit tu. Bahaya dah situ. Bahaya dah situ. Bahaya dah. Wa rahmatillah Allah SWT. Tok duk puji. Anak cucu ni masuk U lah. Baru masuk U. Baru kan kemasukan U. Oh bagus masuk U. Patah anak pun tok pun royak aku anak kita pula. Mu ngaji malah tengok orang boleh masuk U. Mu lagi mana? Sedih hak ni. Mu ayah dia dengar. Royak aku anak kita gitu. Terasa tak? Terasa. Kalau orang lelaki tak terasa, orang perempuan terasa mudah. Tuan-tuan, wa min syarri hasidin idza hasad. Hebat ayat ni. Kita berlindung pada pengaruh yang tidak baik tu. Supaya tak pecah belah keluarga. Itu mainan syaitan. Bila ada benda tu, syaitan boleh masuk. Oh ni bahaya. Ada banyak lagi contoh cuma tak boleh nak sebut masa singkat. Pani nak berubah pula. Esok kerja tu. Anas pula. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada aku berlindung padamu ya Allah Tuhan sekalian manusia. Malikin nas, raja manusia. Kita puji Allah. Ilahin nas, Tuhan manusia. Tiba-tiba ada benda lain hak kita duk gantung. Duk gantung sini berlindung. Duk gantung sini nak suruh kuat tenaga batin. Ada? Nak suruh kebar. Ada orang mah. Amu jumpa banyak dah. Ada. Kita mengaku Allah Tuhan kita, raja segala raja, tiba-tiba ada benda lain hak kita menyekutukan Allah. Hak kita pakar. Ini dipanggil tamimah, tangkal, azimah. Perbuatan itu haram hukum dia, tak syirik lagi. Tapi haram sebab dalam masa yang sama kita duk beriman pada Allah, ada benda lain. Orang puas suka tak kena dimadukan. Tiba-tiba dapat tahu suami kahwin lain, marah tak? Normal dia marah. Dia terasa normal. Biasa. Itu manusia. Walaupun layak, Allah tak layak dimadukan, diduakan. Itulah maksud daripada syirik. Ambil sesuatu, letak di tepi Allah. Contoh, biar standing dengan Allah. Maknanya Allah perlu, hak ni pun perlu juga. Jangan gitu. Keimanan tidak sebegitu. Malaikat kalau makanan kita perlulah. Sebab adab dia. Asbab untuk kenyang. Hak tu hak betul. Asbab hilang dahaga. Betul lah. Tapi kalau spek, kita pergi pakai spek kaki, betul ke tak betul? Spek, kita pergi pakai kaki, orang bertegur kita, salah tu pakai kaki spek. Oh demo, Allah kita salah, haram berlaku. Ikut aku nak kamu, aku yakin beriman pada Allah. Betul lah beriman pada Allah, tapi spek orang pakai mata, bukan pakai kaki. Marah kita tegur dia. Begitulah kita tegur orang, tak boleh ambil azimah. Ngarut berlaku duk pakai sini tu. Tak ada, bukan Allah jaga syaitan hak mari. Oh, marah. Siapa? Dia tak faham nak buat kan? Kita buat analogi seperti pakai spek kaki lah. Tu. Dia salah guna dipanggil. Kalau air minum betul lah, mandi betul lah, tapi azimat tadi tak betul dengan cara guna dia. Tak betul. Sebab Allah yang melindungi, bukan benda. Kita jangan membesarkan alat sehingga menundukkan kebesaran Tuhan. Itu salah. Sebab dia melibatkan keimanan. Spek tadi tak apa untuk melibatkan keimanan. Ini melibatkan keimanan kepada Allah. Ilahin nas min syarril waswasil khannas. Dan berlindung pada Allah daripada sifat waswas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, tidak ada. Minal jinnati wan nas. Daripada jin dan juga manusia, dia boleh buat kita waswas.
bisikan, hasutan dan sebagainya. Ada hasutan yang kita boleh dengar dengan telinga, seperti isteri duk hasut, anak duk hasut, beliga tu kita pun terhasut. Apatah lagi hasutan daripada jin tak nampak tu, lagi mudah terhasut. Tuan-tuan rahmati Allah, maka amal 3 kul ni insya-Allah selamat. Amal duk asrama aku duk mana jangan tinggal. 19 kali sehari. 3 kali lepas subuh, 3 kali waktu pagi, sekali lepas zuhur, sekali lepas asar, 3 kali waktu petang, 3 kali lepas maghrib, 1 kali lepas isyak, 3 kali sebelum tidur, 1 kali ada sunat witir. Kalau malah mai sunat witir, orang baca 4 kali sebelum tidur. Insya-Allah selamat kita. Sekaligus boleh, tapi supaya kita duduk doa. Masa tu lah doa kita mustajab dan makbul. Petang kat hari tak baca. Supaya gini lah, kita makan nasi sekaligus, kat hari tak payah makan dah. Contoh kita makan sekaligus boleh, tapi kat hari benar lapar pula. Dia seperti itu fungsi dia. So kalau kita makan nasi, pagi makan, tengah hari makan, petang makan, malam makan. Begitu juga amalan tadi. Pagi, petang, malam. Sebab apa? Sebab kita kena berlindung pada Allah pagi, petang, siang dan malam. Sebab apa? Sebab dia akan mengelakkan kita daripada lalai. Bacaan tadi akan mengingatkan kita sentiasa pasrah kepada Allah, maka Allah suka kita. 24 jam. Maka boleh baca sekaligus. Tapi Nabi dia tak baca sekaligus. Dia baca pagi, petang, siang, tengah hari, petang, malam, belum tidur. Ada solat witir pun dibaca juga. Okey. Tuan-tuan, kita buka soalan. Ada soalan ke? Nak tanya sebelum kita berhenti solat Isyak. Silakan. Tanya tuan-tuan. Hamba ngaji banyak ala bidan ni. Tu. Tulis sini. Ala maka kita tulis. Ada. Ada. Tak ada. Oh ni ada. Tak nampak. Okey, pani kita tulis. Okey, ada lagi soalan? Ni moci-moci, kakak-kakak ada soalan? Sila. Tadi Ustaz kata berkaitan dengan pakar Azimat, ya. Satu lagi saya nak tanya, lama menjadi satu budaya. Biasanya jenis orang jatuh pakar Gelang. Gelang kokar atau apa saya. Gelang teras dipanggil. Itulah ke mana? Okey. Tuan-tuan, maklum di dalam hadis orang lelaki diharamkan. Pertama, pakai gelang. Yang kedua, pakai rata. Yang ketiga, pakai cincin selain daripada orang lelaki saja ni. Lain pada jari ini, jari manis dengan jari kelingking. 3 jari ni haram bagi lelaki, orang perempuan tak apa. Perempuan tak apa. Tak boleh. Sebab perbuatan itu menyerupai tukang sihir Fir'aun, Haman. Allah membenci perkara tersebut. Benar tu pula. Ya, satu bomo. Ya, okey. 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 Dia dipakai itu hukum asal. Okey. Tapi di zaman kini ada yang memakai ada tujuan lain. Sebagai contoh, dia nak berubah. Okey, kalau betul dia pakai tu ada khasiat terah kayu, kena pada kulit dia tu hilang rata, maka diharuskan. Boleh. Tapi kalau dia pakai nak berlindung daripada sihir, tak boleh. Sebab kayu tak dapat melindungi kita daripada sihir. Hanya doa kita, doa macam 3 ku tadi, doa-doa yang akan menjadi asbab Allah lindung kita daripada sihir, bukan kayu. Sebab tidak ada dalil ataupun kajian saintifik yang mengatakan kelebihan terah kayu itu mampu melindungi kita daripada sihir. Itu hanya marketing orang nak jual sahaja. Adapun terah kayu itu baik untuk kesihatan, ada. Seperti kulit, seperti penawar daripada bisa-bisa binatang berbisa, ada. Ia sesuai macam terah komunitas. Dia menjadi antibiotik bagi kulit, bagi orang demam, terah dia. Sebab daripada khasiat pokok, khasiat dahan, khasiat buah, khasiat daun, khasiat akar, ia kumpul ada terah, dia jadi banyak khasiat. Itu boleh. Tapi kalau semata-mata untuk berlindung, itu diharamkan. Tak boleh.
Okey. Maka kena tanya, demo pakar tu tujuan apa? Kalau sekadar berfashion tak boleh. Dia menyerupai agama lain. Seperti minta maaf saya sebut orang India kan, dia ada tali dia kan, ada hitam, ada merah. Puan ramai pakai tali merah biasa. Dia ada tali warna kuning. Seperti itu juga bila anak kita menangis, kita pergi ke bidai pakai tali kuning kok. Kadang silang sini, kadang silang sini kaki. Jumpa ngambo kerak lah dia. Tak boleh. Ada satu bidai di Kideng-Ganu. Hidup lagi bidai tu, gerai ambo. Setiap kali orang pergi pada dia akan pakai tali kuning. Dan dia akan royak kepada mak budak tu, jangan pergi ke doktor. Bapa, kalau pergi ke doktor, anak dia akan benar. Ya gitu. Anak dia sesemu. Sedu. Dia pergi ke bidai pakai ni, tali. Sini so. Jumpa ambo rukiah tak ada gangguan anak mocik ni. Dia bapa sedu, ambo tanya, bapa tu pergi doktor. Dia kata kalau pergi doktor anak ambo akan jadi benar. Ambo kata siapa kata? Tok bidai kata. Ambo pun dengar tok bidai tu. Ambo buka baju budak tu. Budak tu kecil lagi, tak apalah. Anak dara yang buat gitu. Buka, ada ni, ada tali. Tak kecek banyak. Saya kerak dia kak. Bapa sana kerak. Ambo kerak lah dia. Bukan anak mocik benar. Ambo ayat. Mocik benar. Ambo tak pala lah dia. Mocik dia cahaya tu apa? Mocik wagi lalu klenek pani. Wagi lalu pani. Tak ada gangguan apa. Dia wagi dosa anak dia sembuh. Makan ubat pita. Dia tak boleh. Cahaya kita tak boleh. Kemudian ada satu kes lagi. Anak sakit pergi ke bidai. Bidai kata anak akan sembuh hanya satu cara. Cara dia ke apa? Mandi air tapak kaki babi. Itu berlaku. Cerita betul. Dia kata itu okey nak kaki babi. Dengar babi ni. Dia kata okey kalau tu saya air tapak kaki babi, air tapak kaki gajah. Tu nak ambil mana tapak kaki gajah pula? Gerik ini. Atau panjang mungkin ada kot. Cari. Ada istiwa ada kita seka lepas. Kemudian tuan-puan dia pun pelik kan, dia pergi jumpa hamba apa kata ngaru. Kita rawat penyakit ain, ya budak ain. Baca 3 ku semua budak patut ada doa khas lah untuk penyakit ain. Sembuh dia. Itu. Jadi balik pada ni, tanya dia tujuan apa. Ada soalan lagi silakan tuan-puan. Silakan. Ubat hak doktor beri harus kita guna. Kerana ubat doktor bahas sumber alami sesuai dengan jasad kita, ataupun ubat dalam Al-Quran sesuai dengan jiwa kita. Dua ni gabung kata Imam Ibn Jauzi perubatan terbaik. Orang mau makan ubat doktor, makan ubat ni sembuh. Kalau dia semata-mata yakin makan ubat tu sembuh dengan ubat bukan kerana Allah, syirik dia. Tidak. Tapi dia ambil ubat tu sebagai asbab sahaja. Allah yang menyembuhkan. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Apabila kamu sakit, Allah yang menyembuhkan. Tapi ikhtiar cari ubat tu Allah suruh. Sebab badan kita cipta daripada tanah, ubat daripada tanah, sumber alami ni. Kena cari, kena jumpa doktor. Maka makan ubat doktor tu asbab sahaja. Maka harus, tak ada masalah. Bahkan kalau dengan ubat tu akan sembuh kita sesuai dengan penyakit kita, wajib kita berubat pula. Itu. Adapun perubatan Islam ini dia termasuk dalam Akta 775 PTNK, perubatan tradisional dan komplementari. Dia komplementari ni pelengkap rawatan di hospital. Doktor tak dapat rawat, buat mai kampung. Mungkin ada sebab lain. Memang betul pun. Hari tu ada seorang kakak daripada Perak nak bedah mata. Amba berubat dia, Allah Rabbi. Keluar pasir sikit Allah. Tak pernah lagi amba tengok sikit macam debu pasir patah gitu sikit. Amba rosok-rosok baca ayat. Dia pun akhir kali mutah dan sebagainya dia celak. Napuk ceruk. Tak jadi. Benarnya doktor tak tahu lagi nyakit ke apa, tapi doktor nak bedah. Nasib baik. Sebab tu dipanggil
tradisional dan komplementari pelengkap rawatan hospital. Perubatan Islam. Sebab tu perubatan Islam lah ni diiktiraf oleh KKM, diiktiraf oleh kerajaan. Tahun depan siapa-siapanya berubat tak ada lesen, dia tak daftar, dia tidak isi borang untuk ditemuduga. Maknanya panel akan tanya dia, mu baca gapo, tanya rawat. Kaedah bawa lagu mana? Mana dalil, mana sumber, kitab mana, siapa gurumu, bahagia apa mu guna, etika mu lagu mana. Dia akan tanya belakang. Kalau betul you will lesen, tak ada lesen 30,000 denda. Tak boleh bayar 2 tahun jaga. Tak depan, hamba ada lesen dah. Mana nak lesen? Mari ya, kita terbatu apa? Mari kita batu. Kita batu isi borang, kita muduga lulu tak lulu atas tuan-puan lah. Jawab gana. Itu insya-Allah. Kita pun ada buku kelas untuk rawatan. Hari ni saya ada bawa sikit buku. Buku saya sendirilah. Ada ayat, ada kaedah, ada bahan-bahan rawatan, boleh tengoklah. Ada buku kita bawa tak banyak, ada 20 unit lah. Moga kita ingat kau tak ramai malam ni. Apa pun nepah belakang. Ada tuan-puan, soalan akhir dah. Kita nak tutup dah. Mandi bunga. Mandi bunga diharuskan. Sebab bunga-bunga ni khasiat alami. Bila kita mandi, comel kulit, wangi badan, sehat. Boleh. Akan tetapi nak mandi bunga, tengok dulu orang nak mandi bunga tu baca gapo. Kalau dia baca koksi tak sah lah. Dia baca wa ma talattaballahu yasqan nabikum. Aku alif kau ubah. Tu pelik tu. Abu taqa maisan halaka misan bi dhambi sama tawi tammatisan ya rabba muktasisan. Pelik tu. Tak payahlah. Mantra saya baca tadi mantra sungguh tu. Mantra sungguh. Bukan buat lolok tu, mantra pukau. Tu. Tapi hamba tak niat nak pukau tuan-puan lah. Tapi mantra sungguh tu. Tu. Tosah lah. Jadi kita dengar dia baca molek gambar, tak apa, mandi bunga diharuskan. Boleh. Tu. Ada lagi soalan? Makcik-makcik ada soalan, sila. Hukum jumpa tok mama. 2 hadis sahih. Tu. Kalau seminar kita ada slide, tuan-puan boleh tengok slide. 2 hadis sahih sebut rekah. Siapa-siapa pergi jumpa tok mama, dia tahu dah tutup mama, dia pergi jumpa juga. Tapi dia tak percaya. Dia tahu dah tutup mama, dia pergi jumpa juga, pergi merawat juga. Tapi dia tak percaya. 40 hari Allah tak terima solat. Hadis sahih. Kalau dia percaya pula, dia telah kufur dengan apa yang Nabi Muhammad bawa. Itu hukum dia dalam hadis sahih. Maka kena hati-hati bab ni. Sebab apa? Banyak syaitan menyesatkan manusia melalui perubatan. Melalui perubatan ini. Kalau betul jin nak bantu manusia, kenapa dia hanya bantu manusia dalam perubatan nguruk? Seseorang manusia dia tak belajar nguruk, tiba-tiba dia pegang, dia rasa urat, pandai dengan sendiri. Ada jin batu. Itu bukan bakat dia kena belajar. Dia asah bakat tu. Itu jin batu. Saya boleh buktikan. Wak mari depan saya. Saya boleh buktikan. Tiba-tiba mana? Saya boleh buktikan. Wak mari depan. Mana tempat lain pun kita tak percaya. Wak mari. Saya bukti. Depan mata. Kemudian tuan-puan, dia pandai sendiri. Rasa sendiri ke apa. Itu bantuan daripada jin. Pelik juga jin ni. Dia hanya bantu nak bidak. Nak nguruk. Batu nak bomo, jin tu mari batu tu bomo dak. Bapa kalau betul jin tu nak batu, bapa dia tak basuh baju kita. Bapa dia tak basuh pinggir dapur. Bapa dia tak nyapu siapa-siapa di luar. Kalau betul nak batu. Tapi dia tak buat gitu sebab apa? Buat gitu tak dapat menyesatkan kita. Dengan hak ni dia dapat menyesatkan kita jalan dia. Itu kena hati-hatilah dalam bab perubatan. Jadi terakhir sekali, nak berubat dengan seseorang itu tak kira lah dia berdaftar atau tak berdaftar, tak ada masalah selagi dia betul. Tuan-puan rujuk 3 ni. Pertama baca yang kedua kaedah, yang ketiga bahas. Pertama baca tuan-puan kena dengar dia baca gapo. Jolo kau Quran, mula-mula dengan Quran, ngelah-ngelah lain. Ada juga. Seorang tu bidagan. Dia nak hentikan pendarahan. Dia baca gan.
Ayat dia innad dina indallahil Islam. Dia baca kan? Innad din, aku kenadi indallah, supaya berhenti darah hil Islam, selamatlah dia. Dia tafsir ayat Quran membabi buta. Salah. Innad dina indallahil Islam, maksud dia sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Aku tekan nadi supaya berhenti darah. Selamatlah dia, habis kira-kira. Tapi bila tu taubat dah. Yang mari dengan saya nak taubat. Okey tuan-tuan, baca kaedah dia jangan pelik-pelik, jangan ada sakut paut ngaji. Bahar itu biar suci, halal, bersih lah. Jadi insya-Allah itu saja untuk malam ni. Lepas isyak nanti ada makan sekejap. Lepas pada tu kita buat rawatan lah. Bagi siapa-siapa yang nak rawatan kita buat. Sila. Lalu kalau buat amalan harian tu kan. Amalan tu kita kata contohnya kita guna nama Allah, nama Tuhan. Contohnya ya mutakabbir. Masya-Allah. Sifat-sifat. Kesan daripada amalan kita tu boleh ke ataupun di sebaliknya? Amalan-amalan yang menyebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah molek. Dia adalah bertujuan untuk doa lah. Amalan itu bertujuan untuk doa. Kita sebut sifat-sifat Allah. Bahkan menjadi rukun berdoa menyebut sifat-sifat Allah. Pada masa Asmaul Husna. Sifat-sifat Allah ada berapa lagi? Nama-nama Allah. Hak biasa mah? Kita duk amal rasanya 5. Contoh. Pilih lah. Tak apa. Contoh. Hak 5 tu. Ya. Ya mutakabbir. Ya Jabbar. Jadi tu yang kita nak amal ni kan. Boleh. Niat sebagai doa. Boleh, tak ada masalah. Siapa-siapa yang berdoa tidak menyebut nama-nama Allah, dia tidak mencukupi rukun berdoa. Sebab tu dalam doa kan ada ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Qadir, ya Mutakabbir, ya Fa'alu lima yurid. Kita ada sebut. Itu sebutlah ajak-ajak kita. Tak ada masalah. Nama-nama Allah dalam Al-Quran ada 99. Semua sekali semua sekali nama-nama Allah ada berapa? Ada 3,000. Disebut dalam kitab Jauharul Mawhub. Kita pecah rahsia sikit. Ada 3,000. 1,000 Allah beri kepada para malaikat. Para malaikat guna berzikir pada Allah, mengagungkan Allah. Tinggal 2,000. 1,000 lagi Allah beri kepada Nabi dan Rasul. Hanya Nabi dan Rasul menggunakan. Sebab tu mereka doa mustajab. Tinggal 1,000 lagi. 300 ada dalam kitab Injil. 300 ada dalam kitab Taurat. 300 ada dalam kitab Zabur. Tinggal 100 lagi. 99 aja ada dalam kitab Al-Qur'an. Ada satu menjadi rahsia. Siapa tahu hak satu ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan gunakan nama ni waktu di padang mahsyar baru berlaku hisab. Waktu di padang mahsyar baru berlaku hisab. Doa itulah manusia akan kumpul minta doa dengan para nabi. Para nabi kata minta dengan Nabi Muhammad, baru Nabi Muhammad doa berlaku hisab pada masa tu. Jadi tuan-puan, beruntung orang dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama-nama Allah dan puji Rasulullah dalam berdoa, jangan tinggal. Puji Allah, selawat, kemudian nama-nama Allah tadi. Kemudian hajat kita. Insya-Allah doa mustajab. Jadi insya-Allah tuan-puan, itu sajalah untuk malam ini. Nanti saya tulislah doa tadi. Saya tulis hak pendek, kemudian tulis hak panjang. Ambillah nak pendek ke panjang. Itu minta maaf dah. Kasar bahasa, silap bicara, minta maaf. Kalau ada perkataan tersasar pun minta maaf. Ada yang tak terjawab, minta maaf juga. Setakat tu saja hak saya mampu. Jumpa lagi di lain masa. Saya Ustaz Ahmad Salihin Zamri. Tuan-tuan boleh follow dalam FB Ahmad Salihin Zamri. Boleh masuk juga dalam grup Telegram As-Saza Official. As-Saza tu nama saya Ahmad Salihin Zamri. As-Saza Ahmad Salihin Zamri lah. Jadi ada anak-anak kita ada TikTok, boleh follow As-Saza Center. Jumpa lagi di media sosial. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قبري وقبورنا وقبور المؤمنين بنور القرآن وآله وشتب القرآن العظيم وشفعنا به يا كريم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل. Tasbih kafarah dan salat.